وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, Kau tunjukkanlah kepada kami yang benar dan kurniakanlah kepada kami kemampuan untuk ikut yang benar itu, dan tunjukkanlah juga kepada kami yang batil dan kurniakan kepada kami keupayaan untuk meninggalkan yang batil itu. Ya Allah, Kau jadikanlah kami dari kalangan hamba-Mu yang mendengar kata-kata benar dari-Mu lalu mengikutinya dengan cara yang paling baik sekali. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini masih lagi kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menggunakan sebahagian masa yang diberi kepada Allah oleh Allah kepada kita. Yang sekarang ini, kita yang ada pada sekarang masa ini, inilah masa kita. Yang dah lepas, dah tak boleh diambil balik. Selepas ini, setengah jam lagi ataupun 15 minit lagi, belum tentu kita akan masih lagi hidup. Tapi yang kita sekarang berada inilah masa kita. Maka kita gunakanlah masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita mengikut apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengajian yang lalu, yaitu tentang masa. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bila kita melihat ayat ini, walaupun pendek, tapi pengertian dan tuntutannya adalah luas sekali. Demi masa, tak kira masa apapun, ataupun secara khusus waktu asar, masa mana pun kita berada, Allah Ta'ala mengatakan innal insana lafi khusr. Manusia ini rata-rata dalam kerugian. Subhanallah. Mari kita ajak diri kita melihat siapa yang mengatakan ini. Pertama, Allah yang mengatakan. Bila Allah mengatakan, Allah tersilap ke tak? Sama sekali tak tersilap. Allah Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datangnya daripada Tuhanmu, maka sekali-kali jangan kamu meragukan. Sebab itu rugi para jamaah. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala mendengar Al-Quran. Mudah-mudahan tak sampai pada peringkat benci Al-Quran. Na'udzubillah. Disuruh mendengar oleh Allah Ta'ala. Wa idza quriya al-Quran fastami'u lahu wa amsitu la'allakum turhamun. Bila Quran dibacakan, orang banyak melihat pengertian ini dalam pengertian apa? Bila tilawah, dengar waktu itu, ataupun bila suatu penyampaian mukadimah majlis-majlis, dengar waktu itu. Sebenarnya pengertiannya ialah lebih luas daripada itu. Tidak semestinya Quran itu dibacakan ayatnya, tetapi termasuk juga pengertian-pengertian yang ada di dalam Al-Quran. Cuba kita ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat 'alaihimul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Empat perkara yang disebut dalam hadis ini akan diperolehi siapa oleh siapa? Orang yang berkumpul di rumah Allah, mempelajari, membaca Al-Quran dan mempelajari kandungannya. Wa yatadarasunahu bainahum, mempelajari, berdirasah, yaitu mempelajari Quran itu di antara mereka. Dalam hadis yang seperti ini ataupun sebagainya, yang pentingnya ialah pengajaran di dalam Al-Quran ini. Maka golongan yang seperti ini, empat perkara yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat ketenangan, dikerumuni oleh malaikat, diserubungi rahmat Allah, dan Allah sebut siapa yang ada di dalamnya. Sebab itu jadikanlah diri kita ini suka berdoa, sentiasa berdoa, Allahumma ja'alni, kalau seorang ataupun ramai, Allahumma ja'alna, jadikanlah aku ataupun jadikanlah kami dari kalangan hamba-Mu yang suka mendengar kata-kata benar dari-Mu. Kata-kata benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata benar daripada Allah Ta'ala tidak lain ialah Al-Quran. Kita dengar. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberitahu kepada kita manusia ini rata-rata dalam kerugian kata Allah Ta'ala, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Bila kita cuba memahami apa pengertian iman, mungkin biasanya orang jawab rukun iman yang 6. Apa tuntutan di tiap-tiap satu rukun itu? Ini yang penting. Ya, bila beriman kepada Allah, apa yang kita pahami dari pengertian beriman kepada Allah? Segala yang berkaitan dengan Allah semuanya wajib diimani. Terutama sekali yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang sahih, itu terutama sekali. Ataupun pendapat-pendapat ulama yang tidak bercanggah dengan dasar-dasar Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu kita kena perhatikan pengertian-pengertiannya. Sebab itu iman itu bila Allah Ta'ala sebut illal ladzina amanu, kemudian apa kata Allah Ta'ala? Wa amilus shalihat. Dia mesti ada bukti keimanan, iaitu beramal saleh. Tidak ada arti keimanan itu kalau tidak disertakan dengan amal. Kemudian bila kita lihat ulasan yang dibuat oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin tentang makna takwa itu, dia menjelaskan ada 3 pengertian takwa. Pertama, takwa dalam erti takut kepada Allah Ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Ini dalam surah Al-Baqarah, ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu. Dalam ini kata Imam Ghazali, ini dalam pengertian takut, ya. Takutlah kamu akan suatu hari yang mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. Iaitu kita setelah mati kita akan dikembalikan kepada Allah. Kan begitu kan? Tapi bila pengertian takut, kenapa? Sebab kamu dikembalikan kepada Allah Ta'ala bukan saja-saja. Bukan saja nak berjumpa dengan Allah. Tidak. Imma sa'adah, imma syaqawah. Sama ada bahagia ataupun celaka. Sama ada diridai oleh Allah ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbalik di hari kemudian nanti. Sebab itu kata Imam Ghazali, pengertian pertama ialah dalam kamu takut kepada suatu hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap diri, setiap jiwa akan dipenuhi ataupun diberi balasan dengan apa yang telah dilaksanakan, dilakukan, diusahakan di dunia. Sebab itu dikatakan dunia ini adalah tempat beramal, di akhirat tempat menerima balasan. Kan begitu? Bila Allah Ta'ala sebut demikian, tengok apa dia? Yang pertama ialah takwa, maknanya takut, ya. Summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi, kata Allah Ta'ala. Yang kedua, takwa dengan makna taat. Surah Al-Baqarah juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, kasih ini bukan makna takwa lagi. Hendaklah kamu taat akan Allah dengan sebenar-benar taat. Nah, kan? Dan tak sesuai kalau gitu, kalau dimaknakan dengan takut lagi. Sebab orang itu sudah beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tadi, tengok, ya. Allah tidak sebut beriman ataupun tak beriman. Ayat pertama, Allah hanya menyebut apa? Wattaqu, hendaklah kamu semua takut. Tak kira beriman, tak beriman, derhaka ataupun taat, hendaklah kamu takut suatu hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. Maknanya yang beriman dikembalikan, yang kafir pun ia, semuanya akan dikembalikan. Ini nak memberikan peringatan, yang tak beriman pun hendaklah takut kepada hari dikembalikan itu. Bila masuk dalam taat pula, Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, wahai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Maknanya hendaklah kamu taat kepada Allah. Itu dalam pengertian taat. Kemudian satu lagi, saya tak pasti surah An-Nisa, ya, tapi ayatnya wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yattaqi wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan beramal, kan, dan taat kepada Rasulnya,
Ya. Wa yakhshallah, dan takut kepada Allah. Dalam kursus yang pertama kan, takut dah ada, tak ada dia kan. Tapi wa yattaqi, dan dia bertakwa kepada Allah. Kata Imam Ghazali kat sini, bukan makna takut dan bukan makna taat lagi, tapi maknanya ialah ikhlas dalam beramal. Makna wattaqi maknanya ikhlas. Fa ulaika humul faizun. Sebab kalau tak ikhlas, celaka juga. Ya. Al-Quran Allah Ta'ala sebut, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Binatang korban, darahnya, dagingnya tak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah at-taqwa minkum. Maksud takwa apa dia? Taat dah buat dah kan? Bukan satu ni, 10 ekor punya banyak kan? Memang itu. Tapi kalau tak ikhlas, tolak. Subhanallah. Jadi inilah para jamaah yang kita hendaklah letakkan diri kita meyakini apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab yang datang daripada Allah adalah semuanya benar. Jadi malam ini insya-Allah setelah mukaddimah surah Quraisy kita lalui dalam kuliah yang lalu, maka malam ini kita akan cuba melihat ya beberapa tafsiran ataupun huraian mengenai ayat-ayat yang ada dalam surah Quraisy ini. Kemudian ada baiknya kalau kita mulakan dengan melihat semula ayat-ayat ini, dan kita secara ringkas kita akan cuba mengimbas kembali apa yang telah kita lalui dalam surah dalam kuliah yang lalu ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi Quraisy ilafihim rihlatash shitaa'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Liilafi Quraisy, kerana mengenangkan nikmat kebiasaan kaum Quraisy. Ilafihim rihlatash shitaa'i was-sayf, yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan perniagaan di musim sejuk dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka kerana itu hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah Ka'bah ini, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, yang telah mengurniakan makanan yang menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi dalam mukadimah yang lalu kita lihat ya bahawa surah ini ada kaitannya dengan surah Al-Fil. Dalam surah Al-Fil yang lalu kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraha telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara bukan biasa. Dengan cara mereka itu dilempar dengan batu-batu yang dibawa oleh tayran ababil itu ya, burung ababil itu. Tengok, kalau kita perhatikan ya, yang membinasakan mereka atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, atas suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah gajah dengan gajah ataupun bukan dengan giant gajah. Tak ada giant gajah dengan gajah, tapi dengan binatangnya kecil. Ini memberi arti kepada kita para jamaah bahawa bila yang melakukan, siapa dia? Allah. Benda ini hanya wasilah saja, perantaraan, alat saja. Allah boleh lakukan, dengan burung boleh, dengan ribut boleh, dengan belalang boleh, dengan air boleh, dengan taufan boleh. Angin kalau macam ini sedap kita, kalau ngantuk pun tidur kan. Tapi bila angin jadi ribut, apa jadi? Melayang semuanya. Subhanallah. Inilah yang kita perlu ambil pengajaran-pengajaran yang boleh didapati di dalam Al-Quran. Sebab itu kita disuruh mendengar Al-Quran.
Allah Akbar. Cuba kita ambil pengajaran daripada surah Taha ayat 13. Walaupun ayat ini berkaitan dengan Nabi Musa, Allah Ta'ala sebut apa dia? Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilih engkau, wahai Musa, sebagai Rasul. Dan yang pilih ialah Allah. Ke ada pencalonan? Orang jadi Rasul ni ada pencalonan. Pemimpinlah kamu satu dunia. Tak. Dia bukan pencalonan. Dia adalah Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah lah yang memilih beberapa orang Rasul dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia. Sebab itu pendapat-pendapat sebagian ahli falsafah yang mengatakan menjadi Nabi ini boleh dicapai dengan melakukan riadah. Riadah maknanya latihan ruhaniah katanya. Meditation ke apa, duduk bertapa ya, di gua ataupun sebagainya. Ia tidak boleh dicapai dengan cara demikian. Ia hanyalah merupakan pilihan Allah Ta'ala. Bila pilihan Allah merupakan pilihan yang tepat. Manusia ni bila pilih dalam pertandingan, kadang-kadang ada sogok-sogok juga. Kadang-kadang ada sogok yang dia tak tahu hakikat sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala tahu siapa yang paling layak. Sebab itulah Rasul ini adalah pilihan Allah. Nabi Musa dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul. Wahyu yang diturunkan kepadanya, kitabnya namanya Taurat. Apa kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa? Fastami' lima yuha. Dengarlah apa yang diwahyukan kepada engkau. Maknanya Nabi Musa disuruh Allah Ta'ala dengar sampai tamat, sampai habis diturunkan kitab itu. Sekarang kita nak ambil pengajaran ini. Bukan nak samakan. Kerana Al-Quran itu disebutkan sebagai al-ibratu bi'umumin lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu berdasarkan kepada dalam umumil lafzi, ayat yang umum gitu ya, perkataannya umum. Kalau kita lihat dalam ayat ini walaupun khusus kepada Nabi Musa, tapi pengajarannya adalah umum. Artinya apa? Yang kita boleh ambil pengajarannya pada jamaah. Siapa pilih kita sebagai orang beriman? Siapa yang pilih kita? Nah kan? Siapa yang pilih kita? Apa kata Allah Ta'ala? Dengar Quran. Kena dengar Quran. Itu pengajaran. Itu dia. Ya? Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala bila sebut dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, hendaklah kamu istami'u, mendengarkan yang dibaca itu. Ya, tapi bukan sekadar mendengar. Bila kita dengar mana-mana, kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala tunjukkan kita dengan digerakkan hati kita untuk terus memahami apa yang Allah Ta'ala firmankan. Rugi kita para jamaah. Allah berfirman dengan kata-kata yang benar, tapi kita tak faham apa yang dia firmankan. Rugi sungguh kita. Sebab itulah jadi keliru hari itu kan. Dia salah faham. Dia ingat kalau nak cari perempuan itu kat Facebook, dia pergi kedai buku. Sebab nak cari Facebook, tak faham. Kan? Pasal dia kat Facebook tu, kedai buku kan? Gitu. Jadi oleh kerana tak faham, keliru. Kadang-kadang bila tak faham, berlaku pertengkaran. Makcik kata Trojan pencuci kain, cucu dia kata Trojan adalah virus dalam komputer. Kata engkau budak-budak tak faham benda. Nenek orang zaman dahulu bergaduh anak keluarga pasal tak faham dulu. Kerana apa maknanya? Kerana itu kena difahamkan. Bila faham tak ada masalah kan begitu. Jadi ini pun kita juga, saya dah contohkan hari itu ya. Ada ustaz tu tengah baca dengan berzikir pakai biji tasbih. Ada orang yang agak dewasa sedikit, ustaz buat apa itu? Itu saya berzikir lagi. Berzikir pakai biji tasbih ya ustaz? Iya, untuk berzikir boleh juga, main-main gini pun boleh juga katanya. Itu ada ustaz kata itu ustaz.
ini berzikir pakai biji tasbih ini bid'ah. Oh, bid'ah. Lalu ustaz tu ambil jam, dia pun nak buang jam tu. Bila nak buang jam, ustaz mau bikin apa ini? Ya buang ini. Kenapa? Zaman Rasulullah, namanya waktu tak pakai jam, dia pakai itu katanya. Ah, sudah. Maknanya kena fahamlah. Ya, terutama sekali saya lihat perkembangan sebahagian masyarakat kita yang muda-muda pelajar pun saya dapati dia bersama semangat sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Dia tak jelas tu apa makna bid'ah, sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan tak sampai berpecah pun tidak mesra. Tak mesra, renggang kita kan. Satu lagi ialah seolah-olah kita dapat benda baru tu yang lain salah. Itu yang masalah. Patutnya kita ini dalam zaman sekarang yang kita lihat bagaimana serangan-serangan yang sentiasa dilakukan oleh musuh Islam dengan cara apa? Mengenirukan kita dengan Islam kan. Timbul sekarang banyak kan? Ya. Apa dia? Pluralism, liberalism yang cukup hebat sekarang di Indonesia. Baru-baru ini tadi baru saya dapat ada kawan hantar apa dia? Yang dibuat oleh Ahmadiyah. Ahmadiyah ini suatu kumpulan yang sudah dianggap keluar daripada Islam. Ya, di Singapura sudah difatwakan dia bukan orang Islam, walaupun bukan kumpulan Islam, walaupun dia ada masjidnya sana. Ada masjid. Kalau tuan-tuan pergi ke Gelang tu ada namanya kan, Kak Ekrop tu kat situ. Masjid tu Masjid Ahmadiyah. Memang kalau ada pun 5-6 orang aja lah. Dan dia orang ni kat Indonesia tu ada radio TV Ahmadiyah sendiri. Tuan-tuan tak pernah tengok ya? Kalau nak tengok radio Ahmadiyah, tengok apa yang itu. Tadi yang saya nak cerita, dia hantar melalui iPhone, ya, apa? Ayat tambahan daripada surah Hud. Ya, wa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Itu yang asal. Tapi ditambah dengan apa? Al-haq bil haq, ya. Kat mana ditambah? Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una al-haq bil haq. Baru disambung dengan asal. Tuan-tuan, kalau tak, orang yang tak hafal ayat ni, mungkin disangka ini tu Quran lah yang asli, ya. Padahal sudah tambahan. Itu baru satu yang ditentukan. Dan ini kawan hantar melalui Dr. Zakir Naik, ya. Dia dedahkan benda itu. Jadi ini antara satu contoh, ya. Maknanya kita kena berhati-hati. Dan kita mungkin menyangka inilah Al-Quran, ya. Ada mungkin lagi tuan-tuan atau para jamaah yang melihat bagaimana yang dilakukan di Indonesia sekarang ini. Apa dia? Ada golongan itu, dia membaca ayat Quran tapi dengan orkestra, sama seperti dilakukan. Dah dapat kan? Saya simpan benda itu, ya. Dia baca Al-Quran macam ayat Quran, tapi dibacanya macam baca Bible di dalam gereja dengan orkestranya sekali, tapi ayat Quran. Tengok, nak menirukan kita. Ini yang dikatakan pluralism. Maknanya sama saja katanya. Engkau baca Quran, ikut nadab kita pun sama juga. Itu dia. Yang satu pula ialah ini tahun 2003, ya. 2003 satu convocation yang diadakan di Indonesia di gereja. Dia baca apa? Dia baca Bible tapi baca macam Al-Quran pula. Tapi yang baca Bible. Nah, agak-agak orang yang tak tahu bahasa Arab. Allah, itulah nantinya. Kita tengok, ya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena sedarkan diri kita supaya kita jangan menjadi seperti buih, kata Rasulullah SAW. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'atil akalat ala qas'atiha. Ya, akan sampai masanya kamu akan dikerumuni oleh orang-orang, ya, yang ramai memakan satu hidangan. Sahabat bertanya, mereka berkata, awlim billatin hina izin ya Rasulullah. Adakah waktu itu bilangan kita ni sikit? Kata Rasulullah, la, tidak. Bal antum kathirun.
Walakinnakum ghusa'un kaghusa'is sail. Kamu bilangannya ramai, tapi kamu umpama buih di atas air. Buih banyak, tapi tahan tak? Tahan. Sekejap aja berlaku. Sekejap. Wala yanzi'anna Allah min qulubi a'da'ikumul faza'a minkum. Allah akan cabut nanti rasa gerun musuh-musuh kamu terhadap kamu. Wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahn. Allah akan lemparkan dalam hati kamu satu perasaan wahan. Qalu wa man wahnu ya Rasulullah. Mereka tanya, wahan itu apa ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia, takutkan kematian. 14 abad lalu Rasulullah dah beri peringatan, tapi umat Islam tak beri perhatian oleh itu. Sebab itu dikeromon oleh musuh-musuh. Tengok saja dengan berbagai cara dikeromon. Pertama sekali ialah supaya tidak ada semangat untuk mempertahankan, menegakkan dan menyebar Islam itu. Sebab itu diadakan berbagai-bagai agenda yang mengelirukan. Sebab taktiknya keliru dulu. Bila keliru, ragu. Bila ragu, sama ada kita ni sama saja, ya, masuk pluralisme. Ataupun lama-lama dia menjauhi, na'udzubillah, lepas itu keluar dari Islam. Ini taktik yang dilakukan oleh mereka. Sebab itulah tak henti mereka akan melakukan perkara yang boleh menimbulkan kemarahan orang-orang Islam sedunia. Tak berhenti sekarang kan? Nabi SAW begini kan? Padahal dah lama lah, ya. Benedict waktu dia mula-mula naik jadi sebagai pop, dia pernah mengeluarkan kata-kata yang menghina Islam, ya. Jadi ini sebenarnya yang kita perlu sedarkan diri kita. Mungkin tak sedar sebab tak terasa, ya. Sebab kita ini kadang-kadang kerana telah selesa seolah-olah kita ini sudah Islam, sudah selesa kan. Jangan lupa, ya, Nabi SAW mengingatkan kepada kita ni, ya, sataku fitanun, ya, qaqita'il lail, fitnah di akhir zaman nanti seperti malam yang pekat, malam yang penuh gelap, ya. Tak tahu nak bezakan yang benar ataupun yang salah, ya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi orang itu beriman, petang-petang kufur, waliyadzubillah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Petang-petang dia beriman, besok paginya kufur, waliyadzubillah. Sebab itu kita sentiasalah berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta doa ini. Ikut satu riwayat, Mu'adz bin Jabal tak putus berdoa dengan doa ini. Satu YouTube saya dapat ada satu lumba kereta mini. Kereta mini, ini bukan F1, ya, kereta mini. Cuma tak disebut kat mana. Satu peserta tu, ya, dah angkat tangan nak menang dah. Dah angkat tangan. Bendera hitam putih tu dah mula nak kibar. Dia angkat tangan, tiba-tiba keretanya seleko. Langgarkan itu. Kat apa, pasir-pasir yang apa, sangkut kat sana. Orang lain masuk menang. Dia tak dapat habiskan. Apa maknanya pengajaran itu? Seperti kita maknanya. Walaupun kita sudah beriman, terus berdoa kepada Allah. Yang kita tak tahu, ujian ke atas kita ni tak mungkin kita boleh pertahankan nantinya. Na'udzubillah, ya. Kita sudah berdoa kepada dan tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan juga seperti hadis, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan putus doa ini, ya. Sebab kita tak tahu kesudahan kita, kekuatan kita untuk berhadapan dengan ujian kita tak tahu. Jadi Allah Maha mengetahui. Bila kita memohon, pastikan kita ni benar-benar yakin Allah Ta'ala akan beri kepada kita. Jangan ragukan, ya. Bila berdoa jangan ragu. Walaupun macam mana pun kita tetap kena yakin, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam satu hadis, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah, kamu yakin akan diperkenankan. Ini kita kena jaga supaya kita
bila tidak yakin dengan dia doa kita itu, Allah tahu kita tak yakin, dia tak akan beri kita. Alhamdulillah. Jadi semua kita kena jaga. Ya. Baik. Jadi ayat itu, iaitu yang sebelum ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah membinasakan Abraha dan tenteranya untuk menjadikan apa? Selepas saja tentera Abraha dibinasakan dan Kaabah tidak dapat diruntuhkan oleh itu, apa yang berlaku? Orang-orang Quraisy, kerana sifat mereka adalah kebiasaan mereka sentiasa apa? Berhijrah. Musim sejuk ke utara, musim panas ke selatan. Urusannya apa? Perniagaan. Dua yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam hal ini. Allazi at'amahum min ju', satu. Yang kedua, wa amanahum min khawf. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memelihara mereka daripada ketakutan dengan tentera Abraha dibinasakan. Sebab ketika tentera Abraha nak datang menyerang Kaabah, semua negeri-negeri ataupun negeri-negeri yang ada di sekitar Mekah ini ataupun Jaziratul Arabia takut. Hatta sehingga tentera Abraha dibinasakan, yang lain masih lagi takut. Tapi penduduk Mekah sudah mendapat keamanan. Subhanallah. Mari kita perhatikan bagaimana Allah memelihara mereka daripada takut itu dan diberikan keamanan dengan apa? Dengan dibinasakan tentera yang cuba nak merobohkan Kaabah. Artinya apa? Artinya Kaabah ini suatu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul dilahirkan pada hari tentera Abraha datang nak menyerang, kan Rasul dilahirkan itu kan tahun gajah kan namanya kan. Tengok, bila kita baca Al-Quran ini, kita dah nampak bahawa tempat yang dimuliakan oleh Allah melalui perintah Allah kepada siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tengok, ya, berapa tahun Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jauh kan? Beribu tahun. Tapi waktu itu Nabi Ibrahim berdoa apa dia? Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Duhai Tuhanku, jadikanlah negara ini, Makkah, suatu negara yang amina, yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Rezekikanlah penduduknya dengan buah-buahan. Masa Nabi Ibrahim apa ceritanya? Banyak pokok ke? Kering kontang. Tahu ceritanya kan? Nak mencari air dan sebagainya kan? Subhanallah. Ini para jamaah, pengajaran apa lagi kat sini kita nak ambil? Iaitu bila kita berdoa, yakin Allah perkenankan. Jangan tanya bila. Nah, berapa tahun antara doa Nabi Ibrahim dengan Mekah lepas itu subur dengan tumbuh-tumbuhan, malah sekarang ini kaya dengan minyak dan sebagainya kan? Nampak? Inilah dia yang kita perhatikan, pengajaran yang boleh ambil. Kita disuruh berdoa, kerja Allah perkenankan, jangan masuk campur tentang yang urusan Allah. Kerja kita laksanakan. Inilah dia, kita lihat bahawa orang Arab ini, kebiasaan mereka itu pergi ke utara dan turun ke selatan. Untuk apa? Untuk perniagaan mereka. Sebab inilah kebiasaan mereka. Tapi Allah Ta'ala nak menjamin keselamatan mereka dan dengan dibinasakan tentera Abraha yang bercita-cita untuk meruntuhkan Kaabah. Jadi bila kita lihat di sini, tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dipelihara oleh Allah Ta'ala. Orang yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan tugas mulia yang diperintahkan oleh Allah, iaitu menyampaikan Islam, Allah akan lindungi mereka. Sebab itu kita perhatikan, bermula daripada apa? Daripada dibinasakan Abraha, ya, Allah, orang-orang Arab Quraisy di Mekah, dia aman daripada rasa ketakutan. Amahum min ju' wa amanahum min khawf. Sebab bila waktu mereka dalam ketakutan saja, mereka tak boleh nak
menguruskan perniagaan, sama ada ke utara ataupun ke selatan. Sebab takut kan, takut dirompak, takut diperangi dan sebagainya. Tapi bila Allah Ta'ala sudah binasakan, Allah memberikan jaminan bahawa mereka itu akan dapat meneruskan usaha mereka dengan perniagaan yang mereka lakukan di musim panas dan musim sejuk. Jadi dalam ayat ini insyaAllah kita akan lihat masa yang akan nanti ini. Kita ambil beberapa ayat dahulu. Baik. Allah Ta'ala telah memurniakan orang-orang Quraisy begitu banyak nikmat, supaya apa? Liyastahyu mimma hum fihi min ibadati ghairillahi ma'ahu, supaya mereka merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana mereka sebelum itu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang Quraisy kan. Jadi mereka ini menyembah patung-patung ataupun berhala yang dibuat oleh tangan mereka. Yamunullahu ta'ala ala Quraisyin bil katsiri min ni'amil badirati liyastahyu mimma hum fihi min ibadati ghairillahi ma'ahu. Dalam ayat ini pengarang kitab ini, Dr. Kamal Mawil, dia menggunakan pendekatan apa? Pendekatan tarbiyah, iaitu Allah Ta'ala telah memurniakan kepada orang Quraisy nikmat yang banyak supaya apa? Supaya mereka merasa malu dengan apa yang mereka telah lakukan selama ini. Mereka selama ini menyembah apa? Patung-patung berhala. Tapi tentera Abraha ketika datang nak menyerang, patung tak boleh buat apa-apa. Siapa yang menghantar ababinya? Allah kan? Itu dia. Jadi bila Allah Ta'ala lakukan demikian, seperti suatu teguran kepada mereka yang selama ini mereka menyembah patung-patung yang selain daripada Allah Ta'ala. Wa yuzakkiruhum bihadhihi ni'am liyastajishal haya'u fi nufusihim. Dan Allah dalam ayat ini mengingatkan mereka dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Apa nikmatnya? Mereka dapat bermusafir dan tak rasa takut. Mereka dapat rezeki dengan perniagaan yang dilakukan. Itu yang at'amahum atau amahum min ju' wa amanahum min khawf. Itu nikmat yang selama ini mereka tak dapat melaksanakan itu kerana takut dengan apa? Tentera-tentera Abraha itu. Tapi setelah Allah Ta'ala binasakan tentera itu, inilah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, iaitu apa dia? Nikmat yang banyak. Supaya apa Allah Ta'ala berikan nikmat ini? Liyastajishal haya'u fi nufusihim, supaya perasaan malu itu meluap-luap dalam diri mereka. Fayakufu an ibadatil asnam, nanti maka mereka akan berhenti daripada menyembah patung-patung dan berhala. Wa yansa'u li ibadatir rahman wa hamli risalatil islam ila al-anam, dan mereka akan bangkit untuk apa? Untuk melakukan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memikul risalah Islam kepada seluruh manusia. Wa awwalu hadhihi ni'am, nikmat yang pertama yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang Quraisy ini ialah hadisatul fil, peristiwa tentera bergajah. Kanat min ajli al-hifazi ala wujudihim, adalah tujuannya untuk memelihara kewujudan mereka. Maknanya untuk mereka melangsungkan kehidupan mereka. Kalau sekiranya tentera Abraha itu dapat mengalahkan mereka, membinasakan Kaabah dan mengalahkan mereka, mereka sudah tidak ada peluang lagi untuk meneruskan kehidupan mereka. Itu nikmat yang pertama, iaitu nikmat Allah Ta'ala membinasakan tentera bergajah. Nikmat yang kedua, wasani hadhihi ni'am, dan nikmat yang kedua ialah al-amnu was-salamatu fi rahalatihim at-tijariyah, keamanan dan kesejahteraan dalam pelayaran mereka melaksanakan perniagaan mereka. Itu nikmat yang kedua. Nikmat pertama, tentera bergajah dibinasakan.
Nikmat yang kedua, mereka dapat berlayar dengan perniagaan mereka, yang mana kita tahu bahawa tijarah ini ataupun perniagaan itu adalah imadul iqtisad di Makkah, merupakan asas ekonomi bagi penduduk Makkah. Perniagaan kan, dia adalah merupakan asas ekonomi kepada penduduk Makkah. Ma'akaunil jaziratil arabiyyah yawmaha la ta'rifu hadzal aman, di mana kepulauan Arab itu Al-Jaziratul Arabiyah. Bila sebut kepulauan Arab tu negara-negara Arab, Saudi dan semua yang ada di sekitarnya, itu disebut sebagai Jazirah Arabiyah kan. Sebelum itu mereka berada dalam keadaan apa? Dalam keadaan takut kepada apa? Tentera Abraha itu, ya. Bal kana as-sa'idu fiha wal ghad was-salb was-sabi. Apa yang berlaku ketika itu, iaitu sebelum dibinasakan tentera bergajah itu, ialah apa dia? Ialah menjajah, merampas dan menakluki. Ini yang pernah berlaku sebelum tentera bergajah itu dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Itu nikmat yang kedua, nikmat keamanan. Dan nikmat yang ketiga, wasalisu hadhihi ni'mah, dan nikmat yang ketiga, annahu ta'ala harrama Makkah ta'ala lisan Ibrahim alaihissalam wa hafaza ala hurmatiha. Ya, Allah Ta'ala telah harrama, maknanya kat sini ialah memuliakan, ya, memuliakan dan memelihara Makkah itu daripada segala daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kepada kehinaan, ya. Sedangkan negara-negara perkampungan-perkampungan yang lain, ma'akauni sa'iril qura fi jaziratil arabi ghairu aminatin bi nafsil fatah. Sedangkan perkampungan-perkampungan ataupun negeri-negeri yang lain sekitar Mekah itu tidak berada dalam aman dan tentram. Itu nikmat yang ketiga. Nikmat yang keempat, warabi'u hadhihi ni'am, dan nikmat yang keempat ialah al-amnul ghazali alladhi kanat ta'ishuhu, ya. Ayatnya orang-orang Mekah ini dapat nikmat makanan melalui perniagaan yang mereka lakukan dalam perjalanan mereka, sama ada ketika musim panas ataupun musim sejuk, ya. Musim panas ke utara, musim sejuk ke selatan. Wa talkhisu hadhil ladzi qulnahu, dan secara ringkas yang apa kita sebutkan ialah bimustalahil asri, mengikut istilah zaman sekarang. Apa dia? Iaitu dua isu yang besar dalam dalam kehidupan sekarang ini, katanya asyghulu syaghil linnas fi hadzal asr, yang sentiasa menjadi perhatian kepada manusia pada zaman sekarang. Pertama apa dia? Keamanan. Yang kedua, makanan. Ini asas kan? Pertama makanan, kedua keamanan. Ada makanan, tak aman, tak jadi, ya. Aman, tak ada makanan, tak jadi. Ini yang kita lihat hebat, ya, Al-Quran. Awal lagi telah memberikan gambaran kepada kita bahawa inilah yang sekarang ini yang sedang disibuk-sibukkan kan, krisis ekonomi tak habis-habis tu kan. Macam-macam kan, tengok. Yang menjadikan manusia, penduduk dunia ini gelisah, resah dengan keadaan yang ada sekarang ini. Apa pun yang diusahakan, tapi manusia lupa. Sebab apa? Sebab Allah dah awal-awal dahulu memberitahu kepada kita, iaitu apa dia? Wal ya'budu rabb hadzal bait. Walaupun ceritanya ini asalnya ialah sebagai apa? Sebagai cerita Kaabah itu sendiri, kan? Tapi Allah Ta'ala kata falya'budu, hendaklah mereka menyembah rabb hadzal bait, Tuhan yang menjaga rumah Kaabah ini. Kaabah yang pelihara ialah Allah, kan? Allah Ta'ala suruh sembah Allah Ta'ala. Tapi bila tak sembah Allah Ta'ala dalam pengertiannya yang sebenarnya, maka apa yang berlaku? Berlakulah, ya, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Jadi itu yang kita perhatikan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala
dalam surah ini memberikan, kata pengarang kitab ini, 4 nikmat, ya. Kita lihat tadi, pertama nikmat apa? Nikmat yang pertama ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah membinasakan tentera bergajah ataupun peristiwa tentera bergajah. Nikmat yang kedua ialah keamanan dalam perjalanan mereka, dalam usaha mereka menjalankan perniagaan ataupun perdagangan mereka, ya. Yang ketiga ialah nikmat Allah memuliakan Makkah itu sendiri. Dan yang keempat ialah mereka dapat meneruskan kehidupan mereka dengan makanan yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah Taala tadi, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, ya. Jadi kita nampak faktor yang menyebabkan mereka dapat ini tidak lain ialah bila aman, bila ada makanan, ya. Kalau tak aman, makanan ada pun tak dapat dicapai. Kalau sekiranya makanan ada, tidak aman, tak boleh, ya. Walaupun aman, tak ada makanan pun tak jadi juga. Jadi bila lihat pengajaran ini, tak mestinya makanan itu dapat diperolehi dengan cara demikian melalui perniagaan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Al-Quran telah menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan semua waja'ala lakumul astaghfirullahalazim dalam ayat yang lain, ya. Wallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Allah Taala telah menjadikan untuk kamu semua yang ada di muka bumi ini, ya. Di muka bumi ini. Dia baiklah kalau sekiranya sumber-sumber untuk mendapatkan wang dan sebagainya. Minyak ada, tapi tak boleh diperdagangkan ataupun dipertukarkan dengan duit. Nak beli apa? Duit tak ada, kan? Duit ada, tapi barang yang nak dijual untuk dapat duit tak ada, tak jadi juga. Subhanallah. Inilah yang Allah Ta'ala telah menyebutkan bahawa yang menjamin semuanya itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka melalui sini teringat kita kepada firman Allah Ta'ala tentang nama-nama Allah Ta'ala. Salah satu daripadanya, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, ya. Wahai sekalian manusia, kamu sangat berhajat kepada Allah, ya. Tapi Allah Ta'ala itu Al-Ghani Al-Hamid, ya. Allah Ta'ala itu maha kaya dan maha terpuji. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid, ya. Dia maha kaya. Bila kita lihat maha kaya ni, apa pengertian yang kita dapatkan bila maha kaya? Pertama, maha kaya ni tidak memerlukan kepada sesiapa. Maha kaya ni maknanya yang diberi itu tak akan habis-habis. Itu baru maha kaya. Kalau habis tak kaya lah, ya. Tak maha kaya. Kaya tapi tak maha kaya. Sebab itu Allah Ta'ala itu namanya ialah Al-Ghani. Tak habis-habis dia. Subhanallah, ya. Kalau kita lihat, contoh sajalah sebelum kita tamatkan, ya. Ikan-ikan tu, kita tengok ikan yang betina lah, ya. Yang jantan bertelur tak? Tak bertelur, ya. Ikan betina, sekali bila kita ada siang tu kan, dalamnya berapa biji, berapa banyak telur yang akan, kalau menetas tu berapa lagi, beribu-ribu lagi kan. Itu seekor cuma boleh menetaskan, mengeluarkan beribu lagi. Sebab itu para jemaah, kalau kita mendidik fikiran kita, minda kita, bila duduk di di tepi itu kan, ataupun di kelong-kelong ke apa kan, tengok, sekali-kali tengok tu anak-anak ikan ataupun ikan kan yang sedang mencip perutnya, terus mengatakan Subhanallah, ini berapa ni? Tiap satu berapa ribu lagi. Allah, ini yang dikatakan kita tetap merasakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan melihat apa yang berlaku di muka bumi ini. Jadi itulah dia, kita baru mula dengan li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. InsyaAllah
kuliah akan datang kita akan sambung lagi bagi ayat yang mudah-mudahan ia benar-benar menjadi peringatan kepada kita supaya menyadari bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan segala-galanya ini tidak lain ialah nak memperlihatkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebutkan tadi, bayangkan zaman Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jauh Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita bagaimana Allah telah menjamin keadaan mereka itu ketika Nabi dilahirkan, tentera Abraha datang nak meruntuhkan Kaabah. Jadi inilah beruntungnya kita para jamaah kalau kita menyadari bahawa Quran itu Allah Ta'ala turunkan tidak sia-sia. Tapi rugi kalau kita tak memahami hal ini. Padahal ia mengandungi petunjuk-petunjuk yang begitu banyak sekali, tapi kita hanya mengakui Quran adalah salah satu daripada kitab yang wajib kita beriman dan beriman, kan? Sekadar itu rugi kita para jamaah, ya. Sebab mustahil Allah Ta'ala turunkan kitab Al-Quran kalau tidak ada tujuan utama, ya, bagi manusia, ya. Itu dia pertama hidayah, ya, syifa, ya, rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita ajak diri kita supaya rajin untuk mendengar apa yang disebut dalam Al-Quran. Tidak mestinya ayat Qurannya, tapi pengajaran-pengajaran yang ada dalam Al-Quran. Rajin-rajinlah majlis ilmu, rajinlah buka apa radio dan sebagainya. Saya tahu kadang-kadang kita ni masih kalang kabut, baru balik sampai rumah ni kan, kalang kabut dan sebagainya, ya. Tapi kuatkanlah, ya, hati kita dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dilayan bisikan-bisikan yang ada dalam syaitan, ya. Kadang-kadang memang begitu, kan. Baru sampai harinya kuliah. Itu kadang-kadang begitu juga kadang-kadang, kan. Itu kuatkan lawan, ya. Lawan kena lawan. InsyaAllah, kan. Tak ada ruginya. Cuma 45 minit lah, 1 jam dah, ya. Ya. First half pula selepas, ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan, ya, masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini tidak menyusahkan kita untuk menjawab bila ditanya di hari kemudian, ya, tentang umur kita, kemana kita habiskan. Mudah-mudahanlah kita tak masalah bila berhadapan dengan soalan-soalan seperti ini, kerana inilah yang telah dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, an umrihi fi ma afna wa an shababihi fi ma abla wa an ilmihi fi ma ya'malu bi wa an malihi min ayna iktasaba wa fi ma anfaqa. Tentang usianya dihabiskan ke mana, tentang usia muda digunakan pada apa, tentang ilmu digunakan pada apa, harta dari mana dapat, ke mana dibelanjakan. Ini 4 perkara yang disebut dalam hadis akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ini soalan bocor lah ni, ya. Kita bersedialah untuk menjawabnya, ya. Kalau tak baca buku, walaupun soalan bocor tapi tak baca, boleh jawab tak? Confirm tak boleh jawab. Soalan dah bocor tapi tak baca buku, boleh jawab? Mana boleh jawab? Tak boleh jawab. Itu dia. Jadi kena baca lah, baru boleh jawab, kan? Itulah untuk malam ini, ya. Alhamdulillah. InsyaAllah kita tangguhkanlah dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.